Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi untuk siri Al-Quran Sahabatku ini dalam perbincangan kita berkait dengan pengumpulan Al-Quran pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi minggu-minggu yang lalu, siri-siri yang lepas, kita dah berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, berapakah jumlah kesemuanya. Kita berbicara mengenai kelebihan surah-surah tertentu dan banyak lagi ilmu-ilmu yang telah kita berkongsi sebelum ini. Dan insya-Allah pada hari ini berkait dengan pengumpulan Al-Quran pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya untuk siri akan datang kita akan teruskan lagi bagaimana pula pengumpulan Al-Quran pada zaman para sahabat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, penulisan Al-Quran bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah, ini mengikut sejarah ataupun mengikut latar belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Maka keturunan Nabi SAW ini datangnya daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail alaihissalam. Kerana Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak, satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishaq. Dan Nabi Muhammad ini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, susu jalurnya melalui Nabi Ismail alaihissalam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ahli sejarah, sebaik sahaja baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, baginda telah memerintahkan para jurutulisnya supaya mencatatkan ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda. Dan di antara jurutulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, iaitulah Khulafa ar-Rashidin, sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain, iaitulah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais, Mu'adh bin Jabal, Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Abdullah bin Salam, Yazid bin Abu Sufyan, Huzaifah bin Al-Yamani, Huwaitib bin Abdul Uzza, Abban bin Sa'id dan Az-Zubair bin Awam. Sahabat-sahabat inilah yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menulis Al-Quran, ayat-ayat yang telah diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ketika mana zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu belum ada lagi kertas, belum ada lagi satu mushaf yang sempurna. Maka para jurutulis itu yang telah diminta oleh baginda Nabi SAW telah mencatatkan ataupun telah menulis wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi SAW pada pelepah-pelepah tamar. Ada juga ditulis pada batu-batu
kulit-kulit binatang dan sebagainya. Dan kaum muslimin yang lain menyalin ayat-ayat Al-Quran daripada catatan-catatan tersebut. Maknanya di sini, bila mana wahyu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, dan antara yang kita sebut nama-nama tadi, terus mencatatkan ayat-ayat Al-Quran adanya di pelepah-pelepah tamar, di batu-batu, di kulit-kulit binatang dan sebagainya. Maka yang lain, sahabat-sahabat yang lain, muslimin yang lain ketika itu menyalin kembali apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dapatkan, yang tercatat di pelepah-pelepah tamar dan seumpamanya itu, lalu mereka catat untuk dijadikan hafalan mereka, sekaligus dijadikan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW lebih mengutamakan cara hafalan daripada menulis. Kebanyakannya mereka bila menerima wahyu daripada Rasulullah ini, bila Rasulullah sampaikan kepada mereka, mereka terus menghafal dan terus ingat dalam dada-dada mereka. Lebih utama daripada mereka menulis ataupun menyalin ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu pada zaman Rasulullah belum ada lagi mushaf yang sempurna, kerana sahabat-sahabat ketika itu semuanya, kebanyakannya adalah menghafal, merupakan hufaz Al-Quran, penghafaz Al-Quran. Dan dalam kalangan mereka juga ada yang menghafal keseluruhan Al-Quran dan ada juga yang menghafal surah-surah tertentu sahaja. Jadi ke zaman Rasulullah SAW ini, Al-Quran hanya ditulis pada beberapa tempat sahaja dalam keadaan terpisah. Maksudnya tidaklah dalam satu lembaran ataupun tidak dalam satu buku yang dijadikan mushaf yang sempurna, belum lagi. Dan pada zaman Rasulullah ini, para sahabat lebih mengutamakan hafalan mereka daripada menulis ataupun menyalin ayat-ayat Al-Quran, setelah mana disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya-Allah untuk siri yang akan datang, kita akan lihat bagaimana pula penulisan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian pada zaman Saidina Umar, dan kemudian pada zaman Saidina Osman, sehinggalah yang kita sebut pada hari ini Al-Quran Resam Utsmani yang telah disusun oleh Sayyidina Osman bin Affan, sehinggalah Al-Quran itu disebarkan ke kota-kota Islam yang mula berkembang ketika itu. InsyaAllah untuk siri-siri yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian tuan-tuan pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga manfaat untuk kita semua insya-Allah. Setakat itu untuk hari ini, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.